السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati urusan dan juga amalan yang kita lakukan pada pagi ini. Kita sambung pada muka surat 250, hadis yang ke-12. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضمت ثم فرج عنه. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i berhubung dengan Sa'ad bin Mu'az daripada Abdullah bin Umar. Hadis ini rawi dia Abdullah bin Umar daripada Ibnu Umar, Ibnu anak Umar, merujuk kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah ibnu Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya atau dia berkata, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsh wa futihat lahu abwabus sama." Nabi kata, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsh. Inilah lelaki yang pada hari kematiannya taharraka al-'arsh, telah bergegar arasy Allah Ta'ala. Inilah lelaki yang pada hari kematiannya telah bergoncang arasy Allah Ta'ala. Wa futihat lahu abwab, dan pada hari kematian lelaki ini dibuka untuknya pintu-pintu langit. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan pada hari kematian lelaki ini telah hadir menyaksikan kematiannya 70,000 daripada kalangan malaikat. 70,000 minal malaikah. Laqad dhammatan, telah dihimpit jasadnya, telah dihimpit tubuhnya. Dhammatan, dengan satu himpitan kubur. Thumma furrija anhu, kemudian dilepaskan daripadanya himpitan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah di dalam sunan dia.
Hadirin mukminin, Sa'ad bin Mu'az adalah lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi, yang ditujukan tentang peristiwa yang berlaku ketika hari kematian dia. Kita selalu dengar hadis ni, bergoncang, taharraka, bergerak, bergegar arasy Allah, menunjukkan kematian Sa'ad bin Mu'az ni satu kematian yang besar, peristiwa yang sangat besar, yang mana kejadian yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematian dia tidak berlaku pada hari kematian orang lain. Sebab itu hadirin mukminin, di kalangan para ulama, mereka menyebut bahawa pada hari kematian seseorang itulah penyaksian kepada keseluruhan hidup dia. Antara benda yang perlu kita fikirkan dan perlu kita renungkan ialah pada hari kematian kita esok, apa yang akan berlaku. Kita menyaksikan tokoh-tokoh besar di kalangan ulama, orang-orang yang saleh, pada hari kematian mereka manusia keluar memenuhi jalan-jalan, memenuhi tempat-tempat salat untuk mereka memberikan penghormatan dan salat, doa buat kali yang terakhir kepada manusia yang mempunyai jasa yang besar kepada Islam dan umatnya. Walaupun mungkin pada hidupnya mereka ni ditentang, dituduh dan sebagainya, hari kematian itu, kata para ulama, hari kematian seseorang menjadi saksi yang besar kepada pengorbanan hidup. Sebab itu kita mau pada hari kematian kita mengharapkan pada hari kematian kita manusia keluar untuk mendirikan salat, manusia menyebut-nyebut kebaikan kita, mendoakan untuk roh kita keselamatan di dalam kehidupan yang baru akhirat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika hari dia mati, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, manusia keluar dengan begitu ramai sehingga disebut pecah keranda dia, kerana orang berebut untuk memegang dan mengusung jenazah dia. Ramai orang keluar memenuhi jalan-jalan untuk memberikan penghormatan, untuk menyaksikan perjalanan terakhir imam yang telah memberikan sumbangan kepada umat Islam. Demikian juga kita melihat ulama-ulama yang lain juga ketika hari kematian dia, manusia keluar memenuhi jalan. Artinya satu benda besar berlaku. Orang rasa sedih, orang merasakan kehilangan, orang merasakan kerugian dengan kematian orang-orang yang alim dan saleh. Orang keluar nak salat, orang keluar nak doa, ada benda besar. Dan orang menyebut namanya dengan sebutan yang baik. Sebab itu hari kematian kita mengharapkan ramai orang datang salat, ramai orang datang mendoakan kita di kubur, ramai orang menyebut-nyebut kebaikan kita. Kerana Nabi mengatakan, antum syuhada, kamu adalah saksi Allah di muka bumi ini di atas saudara kamu yang telah meninggal. Nabi kata, sesiapa di kalangan jenazah yang disebutkan kebaikannya, disaksikan kebaikannya, diakui kebaikannya, maka wajib untuknya syurga. Maka sebab itu hadirin mukminin, penting pada hari kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, pada hari saat terakhir kita hidup di dunia, itulah yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat esok. Ini yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'az.
Taharrakal arsh. Nabi kata bergegar arsh. Sebelum ni yang kita duk dengar hadis, kalau bercerai tu bergegar arsh, hadis tu tidak sahih. Tak betul pun hadis tu. Kan? Orang kata kalau kita bercerai bergegar arsh Allah Taala. Hadis tu tidak sahih. Tak benar nak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan cerai ni tidak sahih, seperti antaranya abghadul halal indallah at-talaq. Hadis dhaif. Benda yang paling Tuhan benci di sisi dia, di antara benda yang halal, abghadul halal indallah, benda halal tapi Tuhan benci, abghad. At-talaq, cerai, juga tidak sahih. Walaupun kita tak kempen ataupun kita tak galakkan orang bercerai, tetapi untuk nak menyandarkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi berhubung dengan cerai ni juga tak boleh. Bercerai sesuatu yang dihalalkan, ada ruang dan tempat, kalau kena pada keadaannya kita dibolehkan untuk bercerai. Di zaman Nabi, di kalangan para sahabat, ada juga mereka yang bercerai dan benda tu dibenarkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kata bergegar arah ketika bercerai itu tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ni berlaku. Taharrakal arsh. Wa futihat lahu abwab. Dibuka untuknya pintu-pintu langit. Semua pintu langit terbuka masa hari dia mati. Untuk menyambut, untuk menerima kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'az. Yang mana hal itu tidak berlaku pada hari kematian orang lain. Bukan setakat itu, malaikat, bukan sahaja manusia ramai, malaikat pun ramai. 70,000 malaikat mat hari dia mati, mendatangi pengubumian Sa'ad bin Mu'az. Nabi sebut, kira tuan-tuan, kita masa mati kita boleh tengok siapa mai. Orang saleh mai sembahyang kita, orang besar mai sembahyang kita, di kalangan orang-orang alim mai sembahyang, hebat. Maksudnya kita jenazah yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu di kalangan fuqaha mereka bincang tentang isu orang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri ni, dari sudut keislaman dia Muslim. Orang yang mati gantung ke, minum racun ke, dari sudut keislaman dia Muslim. Sebab perbuatan bunuh diri ini dosa besar yang tidak mengkafirkan seseorang. Tak menyebabkan seseorang yang bunuh diri itu terkeluar daripada Islam. Tak. Dia cuma buat dosa besar. Bunuh diri termasuk daripada dosa-dosa besar. Tapi tidak menyebabkan seseorang tu menjadi kafir. Artinya diuruskan jenazah dia seperti seorang Muslim. Cuma di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh ni, mereka sebut jugalah, mereka kata ketika jenazah atau mayat orang yang bunuh diri ni, orang yang fasik, orang-orang saleh, imam, pemimpin, tak payah pergi. Tok imam pun hantar tok siap payah pergi jadi tok imam, ataupun menjaga kawasan. Dia tak ada jenazah kawan tu mati bunuh diri, boleh tok imam pergi sembahyang. Dia pun telefon menjaga kawasan, hampir. Orang pun tengok mana tok imam tak baik. Tok imam wakil saya, padangan saya. Sebab untuk nak memberikan pengajaran supaya bila orang lain tengok, jangan duk pergi. Betul tak? Untuk nak menunjukkan perbuatan ini dicela, perbuatan ini dilarang oleh agama, sehingga apa? Tidak layak untuk diuruskan dan disalatkan, melainkan hanya sebahagian kecil manusia pergi sembahyang. Kalau tidak, kalau semua pakat pergi, orang duk kata apa? Ui, tak ada apa, benda ni biasa, mau tunjuk macam tu. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, di kalangan orang-orang saleh, di kalangan orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat ni, dia kena fikir 3 kali kalau dia nak buat sesuatu.
Mungkin benda tu tak berdosa, benda tu tak salah, tetapi kalau dia buat menyebabkan orang rasa benda tu okey, dia tak boleh buat. Contohlah, pergi duduk menyembang kedai kopi. Benda tu mungkin tak salah, mungkin tak berdosa, mungkin tak ada apa, tetapi perbuatan tu lara, buang masa. Perbuatan tu lara. Orang lain mungkin tak apalah, pasal orang tak berhujah dengan perbuatannya. Walaupun perbuatan manusia ni tak jadi hujah, tapi kita tak mau orang ambil kesempatan tu. Kita tu imam pun aku tengok duduk kedai kopi pukul 12 baru balik. Duduk menyembang tu kan. Tu imam pun aku tengok duduk bergalak dengan janda tu kan. Duduk sembang kedai janda tu tak berhenti. Bukan tu imam ni saleh wara. Saya sebut ni contoh orang akan kata tu imam. Kalau kita pergi orang tak kata apa. Tapi kalau imam dia ada kedudukan dia. Marah pula tu imam ni. Sebab saya kata umum. So dia kena jaga. Cara dia cakap pun tak boleh duduk sembang tak ketawa lah. Kan? Mungkin main bola pakai lok pendek ni walaupun di setengah mazhab Syafi'i haram lah. Tapi setengah mazhab dia tak kata aurat tu halal. Tapi kalau orang lain pergi main bola pakai lok pendek tak apa ni. Tu imam pergi main bola pakai lok pendek ke? Tu imam buat benda yang orang rasa benda tu tak patut dilakukan oleh orang soleh, sehingga orang akan berhujah. Kan? Ada majlis-majlis kenduri menari zakat apa semua. Tu imam pergi makan sikit salam balik. Awak tu imam balik cepat kan? Hang buat menari kan? Biar orang dulu tu. Tapi kalau dia pergi duduk depan, kan? Orang akan kata, "Wih, tu imam musakan sama naik." Kita kira okey fitnah. Ni dia panggil fitnah. Fitnah kepada agama di atas tindak tanduk dia. Maka pasal tu dia kena jaga dia punya haibah, dia punya thiqah. Dia tak boleh buat. Rahimahullah. Mudah-mudahan Tuhan rahmat. Tuan-tuan mungkin kenal Fadil Datuk, kaya bakti ke kaya pahlawan. Rahimahullah, Allah rahmat dia. Ustaz Dahlan. Rahimahullah. Apa ni? Mudir Matri dulu. Rahimahullah rahmat dia. Diriwayatkan dia orang saleh. Dia bukan kata pi panggung wayang. Tak pergi lah. Parking depan panggung wayang pun dia tak pergi. Dia tak parking kereta dia depan panggung wayang. Nak parking kereta depan panggung wayang pun dia tak parking. Pergi parking tempat lain. Nak jaga diri kita, nak jaga image kita, nak jaga rahimahullah. Kita kena jaga hal-hal tu supaya Allah Ta'ala bila dia bagi kita satu kedudukan mana orang tengok kita sebagai uswah, qudwah, contoh, dia datang satu tanggungjawab untuk kita jaga diri kita. Kita tak mau orang buat, nanti orang kata tak apa, dia buat tak apa. Walaupun benda tu tak betul. Benda tu bukan boleh hujah. Hujah hanya perbuatan Nabi. Perbuatan kita tak jadi hujah. Tapi kita menjadi antara pembuka jalan untuk orang menganggap benda tu ringan. Kan? Orang masjid tu utamanya. Tuan-tuan main masjid, orang ada satu pandangan hormat, pandangan tinggi. Maka orang masjid bila dia keluar dalam masyarakat, orang tahu dia ni orang masjid, orang pergi sembahyang 5 waktu di masjid. Maka akhlak dia, tutur kata dia, muamalah dia, urusan dia dengan masyarakat dia kena jaga, kerana dia membawa di hujung nama dia masjid. Tuan-tuan pergi kenduri, orang kata orang masjid. Ni siapa nak main makan? Satgi orang masjid nak main lagi. Lepas mayang depan nak main. Nampak? Maka tuan-tuan pun pergi makan tertib apa semua. Tengok ni pesepo yang habis lauk cerah ni. Geng masjid mati bayar cerah. Oh. Jahanam. Kata apa? Kata apa ni bila Ramli Jahanam. Jahanam. Jeep Jahanam. Oh betul tertib.
Orang masjid main tertib. Sehingga orang kata, orang masjid nak main. Orang bagi penghormatan. Mana-mana kenduri orang masjid orang makan. Ini kita bagi tempat orang masjid makan tu. Syekh kita makan. Orang dahulu kan, orang ada satu penghormatan. Pasal kita membawa gelaran masjid, kita tu tak apa, tapi kita bawa gelaran masjid. Image tu. Hal ini orang Islam. Pasal tu tambah kita bawa nama Islam, Muslim. Kan? Sa'ad bin Mu'az. Kita tengok Sa'ad bin Mu'az yang mana bergegar arah dia ni. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Mesti ada benda besar, mesti ada sesuatu yang hebat pada diri Sa'ad bin Mu'az sehingga akan taharrakal arsh, futihat abwabus sama' wa syahida sab'una al. Mesti ada benda besar. Bila kita baca biografi dia, baca tarjamah dia, baca sirah dia, mesti kita tahu kehebatan dan kesalehan, pengorbanan yang dilakukan oleh satu orang manusia nama Sa'ad bin Mu'az. Dia bukan keturunan Nabi, dia orang biasa. Dia orang biasa. Sa'ad bin Mu'az adalah orang Madinah, Ansar, orang Ansar. Dia orang Madinah. Yang pertama, dia di kalangan orang-orang yang awal memeluk Islam. Geng yang pertama masuk Islam daripada kalangan Madinah yang Quran sebut tu, Quran mention. Hebat tuan-tuan. Quran bagi pengiktirafan. As-sabiqunal awwalun. Sa'ad bin Mu'az masuk dalam tu. Kita ni mungkin hidup kita ni gelaran dunia, darjah kebesaran dunia, pangkat dunia, sanjungan dunia. Sa'ad Allah sebut dia dalam Quran. Allah kata as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar Sa'ad bin Mu'az. Dalam Quran yang kita baca hatta sampai sekarang. Allah kata di kalangan orang-orang yang awal, as-sabiqun al-awwalun, mereka yang pertama menyahut seruan dakwah, memeluk Islam, mengisytiharkan keimanan mereka kepada Nabi. Siapa? Golongan muhajirin, Ansar pada peringkat awal. Tuan-tuan, di kalangan umat Islam ni dia tak sama level. Dia tengok siapa yang masuk Islam dulu, first batch. Quran sebut. Yang kemudian ni pasal itu dalam terjemah ataupun dalam sirah sahabat ni, antara benda yang kena rekod tarikh dia masuk Islam. Kalau dia masuk awal, high level, high rank. Kalau lepas kota, dia masuk Islam bila? Lepas pembukaan kota Mekah. Ni hujung-hujung bawah ni. Tapi kalau dia masuk ketika Islam ditolak, ketika Nabi ditentang, ketika orang tak mau kepada Nabi, tak mau kepada Islam, dia masuk ketika zaman susah. As-sabiqunal awwalun. Pasal itu perjuangan ni tak kiralah perjuangan apa pun, senantiasalah orang yang awal itu ikhlas dan jujur. Kerana apa-apa perjuangan peringkat awal ni tak ada apa. Kan? Ada satu masjid depan cerita. Masa masjid kayu, masjid buruk, tak ada siapa nak jadi AJK dengan Tok Imam. Lepas tu buat masjid jadi elok sikit. Saya tak lihat abang lah di mana. Buatlah masjid jadi elok, cantik, buat masjid baru. Mereka berebut nak jadi Tok Imam. Tandang AJK lama tu. Pasal masjid jadi elok. Mazhab masjid buruk, mazhab masjid tak elok tu, siapa pun tak mau. Pun ada. Tu pun terus tu pun ada. Patah lagi dalam politik. Kan? Masa kalah, masa deposit hilang tu, siapa pun tak mengaku nombor ahli. Dah menang pun semua, pakat duk cari balik kad ahli. Tak mana kad aku tu.
Kan? Ikhlas. As-sabiqun al-awwalun. Sa'ad masuk. Nombor satu tuan-tuan kena tengok kehebatan Sa'ad, kedudukan Sa'ad, dia di kepada kalangan as-sabiqun al-awwalun. Pertama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, kita ada ruang tu. Hak boh tu kita masuk. Insya-Allah. Apa dia? Allah Taala kata as-sabiqun al-awwalun. Yang tu kita tak nak can lah. Pasal kita ni hujung lah. Muhajirin, ansar pun kita tak masuk. Tapi Quran tak tinggal hujung tu. Walladzina tabauhum, dan mereka orang-orang yang mengikuti muhajirin, mengikuti ansar dengan ihsan, dengan betul, benar, dengan baik. Radiyallahu an wa radu, radiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Apa yang mereka dapat? Pasal tu sahabat-sahabat semua kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, kerana Allah sebut radhiyallahu, Allah redha. Dalam hidup ni selalu saya ulang, banyak kali saya sebut dan ramai orang-orang menyebut hal yang sama. Benda yang paling kita harapkan, benda yang paling kita nak, benda yang paling kita minta kepada Allah, Allah redha kepada kita. Dalam hidup ni kita memang berebut. Orang macam-macam lah. Orang nak redha manusia, kan? Jadi dia sebut orang nak, orang suka. Redha tu suka. Redha tu artinya Tuhan suka, Tuhan sayang. Dalam kehidupan kita, kita akan cari ruang, cari peluang, usaha untuk mendapatkan kesayangan manusia dan perhatian orang kepada kita. Kita nak. Kita akan buat apa-apa saja. Seperti kata Nordin Ahmad, kan? Nordin Ahmad kata apa? Bumi yang luas, bumi yang lebar, ku tampar tak kena. Artinya dia kata dia buat segala-galanya, duk tak kena situ je. Ketika dia nak lawan Raja Sultan Mahmud, kan? Manusia ni dia buat macam-macam untuk mendapatkan Allah. Kalau dia nak buat satu orang sayang kat kita, 10 orang nak buat bagi kawan tu benci pun, kawan tu kan sayang kat kita. Tuan-tuan faham? Kadang-kadang orang kata dia ni buat macam-macam nak bagi orang tu sayang, tapi orang tu tak sayang kat dia. Kadang orang dia tak perlu buat apa-apa, tapi orang tu sayang kat dia. Kerana benda ni. Tapi tak apalah, bukanlah salah. Cuma matlamat hidup kita, kita kena betulkan matlamat hidup kita ni. Ingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sebut kat mereka, cari redha Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita sebut pagi-pagi, aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam aku redha sebagai agama aku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul aku. Allah redha kat kita. Allah kata a'adda lahum jannatin tajri, bagi mereka yang as-sabiqun awwalun, muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Pasal itu kita tekankan dalam agama, bukan jalan wali, bukan jalan habib, bukan jalan Tok Syekh, Tok Qamat ni. Jalan as-sabiqun al-awwalun, the way of sahabah. Kena pasak dalam diri kita, bukan jalan ustaz, bukan jalan Tok Syekh, bukan jalan Tok Qamat, bukan jalan Tok Wali, bukan jalan Tok Habib, apa semua ni. Ini tak ada jaminan, tak ada recognize daripada Allah. Tapi satu jalan yang Allah Ta'ala setuju, yang Allah Ta'ala isytihar, yang Allah Ta'ala terima. The way of salaf, the way of sahabah, jalan yang dijalani,
yang ditunjukkan, yang telah dibuat oleh sahabat Nabi, iaitu as-sabiqunal awwalun. Kalau orang tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak ikut jalan siapa? Tarikat siapa? Tuan-tuan nak ikut pegangan siapa? Agama siapa? Tuan-tuan jawab as-sabiqunal awwalun. Ini jalan yang kami nak ikut. Karena jalan ni Tuhan kata radhiyallahu anhu wa radu'an. Karena jalan ni Tuhan redha. Jalan lain tak tentu ni. Satu agama kita, agama sahabat. Amalan kita, amalan sahabat. Pegangan kita, pegangan sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi. Semayang, macam mana sahabat Nabi semayang? Kerana sahabat, dia takkan buat satu benda melainkan dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung. Amalan kita bersambung dengan Nabi melalui siapa? Sahabat. As-sabiqun al-awwalun. Sa'ad bin Mu'az, dia masuk di kalangan as-sabiqun al-awwalun ni. Tu yang kata dia hebat tu. Dia merupakan ketua kepada orang Ansar. Dia masuk Islam di tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan kena ingat ni nama-nama sahabat ni. Beli buku-buku tentang sahabat. Baca kisah-kisah sahabat. Sa'ad bin Mu'az, dia orang Madinah. Dia masuk Islam awal. Dia masuk Islam melalui tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni mai mana? Dia dihantar oleh Nabi sebagai naqib, nuqaba, sebagai utusan, wakil, da'i. Nabi lantik dia, hantar dia pi Madinah. Sebelum Nabi pi, depa ni sampai dulu dah dakwah. Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, ni semua Nabi hantar pi dulu ni. Ui, sakana. Bukan calang-calang orang yang Nabi hantar. Mus'ab bin Umair, tuan-tuan tahu kan kisah dia. Ketika hari dia mati, tuan-tuan, dia orang kaya, pemuda kaya, keluarga kaya. Ketika hari Mus'ab bin Umair mati, walaupun tak bergegar arash, tetapi satu peristiwa, Nabi menangis. Teriak, Nabi sedih tengok Mus'ab bin Umair. Ketika orang tarik kain dia tutup muka, kan, yang masyhur kita baca, Mus'ab bin Umair, pemuda tampan, pemuda wangi, sehingga terkenal Mus'ab ni dengan minyak wangi dia yang dia orang utara kata sebatu lagi nak sampai minyak wangi itu bau dah. Bukan minyak wangi cap ulang kepala hijau. Waktu kita bau pun nak mati. Kan? Minyak wangi satu botol 15,000, 20,000 pergi tengok. Kedai Ud tu. 3-400. Kan? Kita ni tak tahu minyak wangi, calik ikut dah lah. Depa buh kat masjid, calik. Kan? Mai lohok calik kalau putih. Mai asar baju tu juga calik kalau hitam. Mai maghrib calik kalau hijau. Mai isyak pening orang sebelah. Ha? Mus'ab. Tapi bila dia masuk Islam, dibuang keluarga. Itu yang kata Islam agama tadhiyah, agama pengorbanan, agama susah. Pasal tu orang-orang yang dakwah ni, bukanlah dia tak kaya, tapi dia susah. Dia susah. Kalau tak susah duit ringgit pun susah orang kata. Susah orang benci. Mungkin duit ada tapi orang kata pun susah juga. Nak masuk tak mau orang kata, nak masuk tak mau orang benci, nak masuk tak mau orang marah, nak masuk tak mau orang tak suka, nak masuk nak bagi semua orang sayang. Itu bukan agama. Itu muzik, itu hiburan boleh. Agama macam tu. Jadi bila Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah, yang masuk Islam Sa'ad bin Mu'az. Bila dia masuk Islam ni, yang tuan-tuan semua kena ambil, saya juga kena ambil semangat Sa'ad bin Mu'az. Apa dia buat? Kita yang mai ke masjid, yang dengar kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah segala kuliah ni, balik pergi ke masyarakat, kena bercakap.
Kena bercakap. Anak kita, isteri kita, keluarga kita, orang kerja kita. Saya pergi 2-3 kedai makan. Dan 2-3 pejabat ni, company ni dipilih lah. Di luar ada juga, tapi dipilih. Bagus kepala otak mereka. Tokek-tokek restoran besar ni kan, saya pergi makan, dia mai jumpa. Dia kata ada masa kosong lah. Saya tanya untuk apa? Dia kata nak himpunkan staf pekerja dia ni, ada dalam 15 orang. 15 orang pun okey. 15 orang, 20 orang. Tokek kedai ada dekat-dekat sini juga. Dia kata nak suruh mari cakap tentang salat. Satu sahabat saya buka kedai besar, company besar buat bisnes, juta-juta punya bisnes, dia pilih di Kangar Jaya, jumpa nak atung, panggil pekerja-pekerja dia pun nak cakap tentang salat. So kita bagi penekanan tentang salat. Walaupun bisnes urusan perniagaan, tapi dia rasa tanggungjawab dia di bawah pekerja-pekerja dia. Mungkin kerja dengan dia suruh pergi sembahyang, tapi dia pun mungkin tak pergi sembahyang ke apa ke. Dia lepas, tapi dia fikir tak apa, dia kata, "Mai, saya akan bayar. Cari masa ustaz sikit, lepas habis tutup kedai ni, sebelum depa balik pun semua, kita bagi tazkirah sikit." Kesedaran untuk menyampaikan kepada orang yang di bawah tanggungjawab. Macam cikgu dia ni lah, tak berhenti telefon saya, nak bagi ada kuliah. Pasal nak bagi tuan-tuan dengar. Esok dia masuk syurga kes tu. Pasal dua atuk kuliah. Kan? Sampai orang kata, "Oh, cikgu Din, kena pergi kuliah." Saya tak ada kuliah ni, kuliah pertama. Pasal cikgu Din telefon. Tapi pasal apa? Bukan ada, kita tak ada keuntungan. Orang yang atuk kuliah ni, dia tak ada keuntungan. Macam Tokek tadi. Kalau mereka tu balik pun, dia tak ada keuntungan apa. Esok dia kena bayar kerja, pasal mereka kena bayar, dia bayar gaji. Tapi dia fikir sebagai seorang Tokek, sebagai seorang bos yang ada orang kerja di bawah dia, dia tengok mereka tu tak semayang, dia tengok mereka tu cuai semayang, dia rasa tanggungjawab untuk dia memberikan agama, untuk dia menjawab di hadapan Tuhan. Benda ni jarang ada pada sebahagian orang. Sa'ad bin Mu'az, bila dia masuk Islam, dia balik pergi ke kampung dia, di atas stand dia sebagai ketua, dia ketua kabilah. Dia balik, dia kata apa? Dia panggil kaum dia semua. Arab ni, satu dia betul-betul jaga kabilah, klan ni. Yang kedua, dia hormat dan dia betul-betul taat pada ketua dia. Pasal tu Nabi fokus pada dakwah orang-orang besar ni, bukan pasal Nabi nak sapu projek. Kita duk himpit orang besar ni pasal nak suruh proposal, nak suruh apa? Profil. Nabi kata, "Lau amana ashiratal yahud la amana al-yahud." Tuan-tuan bacakan kisah Abdullah bin Ummi Maktum, yang Nabi duk fokus dakwah ke orang besar. Dia mai pemimpin Arab duk dekat depan Nabi, duk bersoal jawab, duk berbincang dengan Nabi. Dia mai kan, Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi tak tengok dekat dia, Nabi tak bagi perhatian pada dia, harus duk fokus depa ni. Quran tegur, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." A'ma tu dia lah. Sampai Nabi kata, "Marhaban birrajul alladhi atabani rabbi." Selamat datang lelaki yang kerana kih engkau Tuhan menegur aku. Tapi pasal apa Nabi fokus pemimpin besar ni, yang Nabi duk target geng-geng kepala besar ni? Pasal tu Nabi tulis ila azimir Rum, kepada pemerintah Rom. Pasal apa Nabi target grup mereka ni? Sebab kalau mereka masuk Islam, hak hujung-hujung ni semua nanti ikut, bukannya tahu apa pengikut ni. Pasal itu tanah Melayu, kalau kita baca sejarah tanah Melayu ni, sejarah betul lah, bukan sejarah yang harus kita dengar sehari dua kan. Sejarah Melayu masa kala ni, Nabi Sulaiman mai, Nabi Nuh mai, Nabi semua kira Nabi-Nabi ni lalu kok ni dulu lah. Cuba tuan-tuan tanya, tengok orang kuat gajah, Nabi mana pernah sampai? Hok tanya hok awal-awal dulu. Tak Nabi Daud, Nabi Sulaiman.
Aku tak tahu aku cari apa-apa besi apa aku ni, tak tahu ada apa. Kalau tak ada apa, guak gajah mungkin Nabi yang naik gajah tu. Mungkin lalu ni. Bercakap kadang-kadang macam tak makan ubat. Satu apa telah ubat tak ancong, yang kedua ubat tak makan. Kan kita orang utara ni kalau tengok kaum tu merepek, hang makan ubat dah maka balik kau ubat tu. Hadirin mukminin. Apa yang saya nak sebut tadi? Sa'ad bin Mu'az ni bila dia balik pergi kepada kabilah dia, pergi kepada pengikut dia. Dia kata apa? Apa pandangan hampa kepada aku sebagai ketua hampa? Dia tanya. Dia tak abang kata dia masuk Islam. Mereka ni tak Islam lagi ni. Tuan bayang tu Nabi kata apa? Nabi kata, la ayyahdi Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sahih. Tu kita nak pegang hadis tu ni, bukan takat 2-300 dunia ni, bukan ada apa sangat 2-300 dunia, 3-400 ceramah dunia ni, tak ada. Nabi kata la ayyadiyallahu bika rajulan, la ayyadiyallahu bika rajulan, kalaulah di antara kamu ni yang Allah Ta'ala memilih melalui mulut kamu, melalui lidah kamu, melalui kata-kata kamu, melalui tindak tanduk kamu, la yahdiyallah, Allah yang memiliki hidayah, al-hadi Allah, tapi kita yang pi bercakap tu, kita yang pi approach, kita pi duduk dengan dia tu, tarik dia mai kat agama, khairul laka min humrin ni'am, lebih baik daripada harta besar dunia ketika itu unta merah lah. Apa yang tuan-tuan, lah Tesla orang tak buat. Dulu kalau sebahagian ustaz dia terjemah unta merah ni macam Mercedes lah, tapi lah Mercedes pun jatuh lah, Tesla dia kata Tesla. Boleh tuan-tuan dakwah satu orang, boleh Tesla sebiji. Tesla ni dia kata hebat ni, kata Tesla ni dia tak ada enjin, dia tak ada minyak hitam pun semua ni dia kan. Sakan tak Tesla ni. Tuan yang mana ada duit beli, nak pergi masjid. Awak beli Tesla ni nak pergi masjid. Takut lepas-lepas beli tak mai. Di tengah dunia. La yahdiyallahu bika rajulan. Tak payah 2 orang, tak payah 3 orang. Seorang ya. Nabi kata seorang ya. Allah bagi lebih hebat. Pasal itu kita nak semangat ni. Yang ni kita puji jama'atut tabligh. Jama'atut tabligh ikhlas pi rumah ke rumah. Tarik orang, bukan ada apa pun, pi dakwah. Kita bayangkan kalau dia boleh pi 100 rumah, 2 rumah main masjid, di atas dia pergi ketuk pintu. Yang kita mungkin tak boleh buat. Walaupun ada lah kelemahan tabligh ni, kita tak nafikan. Mesti ada lemah, mesti ada salah. Tapi usaha dia kita kena puji, tarik orang main masjid. Sekarang ada artis Alif Satar tu, duk panggil orang subuh, main subuh di masjid. Artis buat, alhamdulillah, ramai orang main. Walaupun mungkin sebagian orang main nak jumpa dia, mungkin sebagian orang main nak makan sarapan free, tapi sekurang-kurangnya tak apalah, sebab yang tu Allah dengan dia dengan Allah, tapi dia main semayang di masjid. Sekurang-kurangnya nak mengangkit awal bukan senang. Dia main. Dan masjid-masjid pun perhabislah 200-300 nak jamu sarapan kan. Seorang orang main, bawa anak-anak main makan sarapan kan, 200-300. Jangan pula masjid kita pakak-pakak main semayang subuh nak, pakak-pakak bawa lah kita makan seorang sikit. Ambul. Kah kawan tu balok langsung dia bawa pula. Tak main. Masjid habislah 200-300 buat tabung sarapan subuh. Saya ingat pecah tabung tu orang duit. Manusia dengan nak makan ni kan. Orang kata kita bukan. Kita orang mati tetap buat kenduri. Kita buat kenduri orang hidup. Sa'ad bin Mu'az dia balik. Dia balik pergi kaum dia. Kaum dia kata engkau orang yang saleh, engkau orang yang baik, engkau orang yang amanah. Dia puji dia. Siapa nak ikut aku dan siapa yang masih nak bertuan dan berketuakan aku, nak aku sebagai pemimpin dan dia nak jadi pengikut aku, jangan bercakap dan dekat dengan aku, melainkan dia mesti isytihar, dia memeluk Islam dan dia mengikut apa yang Muhammad bawa. Dia bagi syarat tu. Dalam sirah sebut tak ada siapa yang tak masuk Islam. Tak ada seorang pun dalam kabilah kaum dia yang tak masuk Islam. Semua masuk Islam. Kisah
Kata-kata lagu tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, semua masuk Islam. Taharrakal arsh wa futihat abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Kita boleh tahu pasal apa? Pasal apa yang bergegar arah, terbuka pintu langit, mai 70,000 malaikat. Setelah semua masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'adh, di atas dakwah Sa'ad bin Mu'adh, di atas pengorbanan Sa'ad bin Mu'adh, dia isytiharkan rumah Sa'ad bin Mu'adh mulai daripada hari ini menjadi tempat dan pusat kepada dakwah. Sesiapa yang nak mengaji Islam, yang nak faham Islam, mai mengaji di rumah aku. Dan Mus'ab bin Umair mai mengajar di rumah aku. Aku serahkan rumah ni kepada agama ni. Islam, tadhiyah, pengorbanan. Pasal itu tuan-tuan kena ada jiwa pengorbanan, menyumbang sesuatu untuk agama, bukan untuk ustaz, untuk agama. Pasal ustaz dia tak boleh dakwah ilallah. Kita seru orang kepada Allah, bagi kepada masjid, bagi kepada agama, bukan bagi kepada kita. Pasal itu tuan-tuan nak bagi tu, sumbangan tu dia pi kat masjid ke dia pi kat ustaz? Dia ustaz tu kata dakwah, memberi kepada agama, berkorban untuk agama. Tengok-tengok boleh ke dia? Yang tu bukan agama Tuhan. Tapi kita kena ada jiwa pengorbanan. Tak bolehlah kita masuk agama kita nak senang, masuk agama tak mau bagi apa. Kita kena susah. Agama susah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Quran kata, maukah kamu aku beritahu satu perniagaan yang kamu berjual beli, berniaga dengan Allah Ta'ala, tunjikum min adabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, menyelamatkan kamu daripada api neraka. Apa perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilih, dan kamu berjuang di jalan dia dengan harta benda kamu, amwal, bagi harta kamu untuk agama. Sa'ad bin Mu'adh bagi. Dan akhirnya ketika Nabi mai, sikit lagi kita sambung Sa'ad bin Mu'adh. Hadis ni kita syarah minggu depan, insya-Allah, doa. Ketika Nabi sampai di Madinah, peperangan Badar yang pertama, peperangan Badar, tahu Badar ni masa tu orang Islam berapa ratus orang yang tuan-tuan baca kan, nak berhadapan dengan 1,000 tentera Quraisy. Ini yang ada pada jiwa-jiwa orang Palestin, walaupun mereka ada berapa ribu orang, ratus ribu orang, lawan dengan Israel, kuasa tentera antara yang terbesar di dalam dunia ni Israel tu. Sampai sekarang tak menang-menang Israel tu. Pelik lah. Kau tidak boleh cerah Hamas tu, tapi tak menang. Berita masuk ke apa kau? Duk tebong tempat sendiri. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Quran kata kalau hampa tolong Allah, Allah akan tolong hampa, dan Allah akan tetapkan kaki-kaki hampa di atas agama ni. Ketika mana Nabi nak perang dengan geng musyrikin, Ahlul Badar, perang Badar, perang yang pertama ni. Orang perang, tuan-tuan, perang ni pi tu kira pi mati ya. Bukan pi rombongan. Pi perang. Sa'ad bin Mu'adh mai dekat Nabi. Ni Sa'ad bin Mu'adh ni orang baru masuk Islam ni, yang kata kepahaman Islam dia tu, semangat Islam dia tu, dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, sebut saja nak pi mana. Dia kata dekat Nabi ketika Nabi mengharapkan sokongan dan juga persetujuan orang nak pi perang dengan Nabi ni. Siapa yang nak pi perang dengan Nabi ni? Siapa nak ikut Nabi ni? Sa'ad bin Mu'adh ni yang bergegar arah pada hari dia mati tu, yang 70,000 malaikat mai. Dia bukan duduk sembahyang 2 rakaat di masjid, hampa nak jadi apa, hampa lingkup hampa, aku tak tahu, aku kira aku. Tak. Dia pi dekat Nabi. Dia kata, sebut wahai Muhammad, kami beriman dan membenarkan apa yang kau bawa. Sebut saja ke mana kau nak pergi, kami akan pergi bersama dengan engkau. Sekiranya dibentangkan lautan di depan kami dan engkau mengajak kami untuk merentas lautan itu,
demi Allah kami akan ikut di belakang engkau. Sa'ad bin Mu'az. Ini yang kita mau. Pasal itu agama ni perjuangan. Agama ni pengorbanan. Agama ni susah. Pada hari dia mati, Allah rahmat jasad dia, Allah rahmat jenazah dia, Allah perintah malaikat datang sambut, Allah buka pintu-pintu langit. Kita mungkin tak boleh buat sebesar Sa'ad, tapi kita harap adalah sikit pengorbanan kita untuk agama, sehingga kita diterima di langit dan disaksikan oleh para malaikat, macam Sa'ad bin Mu'az yang kita baca hadis dia pada hari ini. Hadis ni berhubung dengan himpitan kubur yang insya-Allah kita akan syarah dalam sambungan siri yang kedua pada minggu hadapan biiznillah azza wajalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.